Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kita dalam rancangan Ramadan Mulia yang mana pada kali ini saya akan membawa pada penonton dalam ceramah saya pada kali ini, iaitu sedekah demi akhirat. Pada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan keampunan, bulan diturunkan dalamnya kitab suci Al-Quran, bulan jihad dan bulan dilipat kali gandakan pahala. Oleh kerana keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan ini, pelbagai jenis ibadah yang telah disyariatkan boleh dilakukan bagi setiap orang untuk meraih ganjaran yang berlipat ganda. Semada ibadah fardu ataupun ibadah yang sunat. Antara ibadah sunat yang digalakkan di dalam bulan Ramadan ini ialah seperti amalan bersedekah. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedekah ialah suatu pemberian seseorang kepada seseorang yang lain disertai dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap keredaan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap balasan selainnya. Ia merupakan suatu pekerjaan sunat lagi mulia, dan orang yang membuat amalan bersedekah ini akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akan tetapi perlu diambil perhatian, pahala yang berlipat ganda itu hanya akan diperolehi oleh mereka yang melakukannya dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya ingin mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyakiti hati orang lain dan membangga-banggakan diri atas pemberiannya. Bagi diri kita yang ingin menghulurkan sedekah, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk melatih diri dengan budi pekerti yang luhur, kerana dengan cara itu sajalah akan dapat kita perolehi pahala ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kita ketahui apakah di antara faedah-faedah yang akan kita ni dapat dari amalan bersedekah ni. Apakah faedah-faedah yang kita dapat sewaktu di dunia? Di antara faedah-faedah yang akan kita ni dapat sewaktu di dunia ialah sedekah mampu menolak bala bencana. Dengan bersedekah boleh memanjangkan umur kita, mencegah kematian dalam keadaan yang buruk, iaitu su'ul khatimah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, yang maksudnya dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah Subhanahu wa taala pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perlu juga kita diketahui apakah di antara faedah-faedah yang akan kita ni dapat daripada amalan bersedekah itu sewaktu di akhirat kelak. Di antara faedah-faedahnya yang akan kita ni dapat sewaktu di akhirat ialah sedekah ni boleh menjadi pendiding dari api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu awasi akan api neraka walaupun sebelah buah kurma. Jika tidak ada, maka satu kalimah yang baik. Memperbanyakkan sedekah ataupun al-jud adalah perbuatan yang dianjurkan di dalam Islam, terutama sekali selama kita berada di bulan suci Ramadan ini. Seseorang yang berpuasa digalakkan untuk meningkatkan perhatiannya kepada para fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang memerlukan, yakni dengan memberi bantuan bagi meringankan penderitaan mereka. Bahkan dianjurkan juga agar kita memperbanyakkan sedekah jariah seperti untuk membangun masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah pada bulan Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril mendatangi beliau untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Jibril itu lebih cepat memberikan sesuatu, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tidak diminta sesuatu kepada beliau, melainkan beliau memberinya. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sifat pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi segala kemurahan yang pernah dilakukan oleh anak Adam. Bukan saja di dalam bidang harta, bahkan ia meliputi segala bidang dan permasalahan, termasuk dalam menyebarkan ilmu dan memberikan jiwanya untuk Allah dalam menegakkan kalimah ilahi di permukaan bumi ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, sedekah manakah yang lebih afdal? Baginda menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut, audio penonton dapat difahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran kepada kita bahawa amalan yang sangat digalakkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini ialah bersedekah. Apa yang penting untuk menjadi renungan bersama, sejauh manakah kita memberi ganjaran pahala sedekah di bulan ini? Bulan Ramadan adalah semulia-mulia bulan, dan pahala amal yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara untuk kita memperbanyakkan sedekah ialah seperti memberi pertolongan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa, terutama sekali kepada orang yang kurang mampu, agar mereka dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan tenang. Kemudian lagi ialah terutama memberi makan untuk berbuka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid ibn Khalid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada yang berpuasa, nescaya dia memperolehi pahala sebagaimana yang diperolehi oleh orang yang berpuasa itu dengan tidak ada kurang sedikit pun. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang menjalani ibadah puasa kemudian ia bersedekah, jika dikerjakan bersama-sama termasuk sebab untuk masuk syurga dan dapat juga menghapuskan dosa-dosa serta menjauhkan diri dari api neraka Jahannam. Terutama jika ditambah lagi dengan sembahyang malam. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Majah dari Utsman bin Abil As. Di bulan yang mulia lagi mubarak ini, kita selalu menyaksikan atau kita sendiri yang mengadakan majlis atau mengadakan jamuan untuk menjamu orang berbuka, seperti yang selalu kita sebut-sebut dengan istilah iaitu majlis menyungkaikan. Antara kelebihan yang dapat kita perolehi dalam kita mengadakan majlis berbuka yakni menyungkaikan ini, sedikit sebanyak dapat membantu orang-orang di sekeliling kita yang kurang berkemampuan. Di samping dapatlah juga mereka merasa jua dah berbuka yang enak-enak, lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang kurang mampu untuk mendapatkannya. Para penonton muslimin muslimat yang berbahagia, apabila kita sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita mengadakan jamuan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, dengan sendirinya kita akan mendapat dua ganjaran pahala, iaitu pahala ibadah puasa yang kita kerjakan, dan kita juga mendapat pahala puasa seperti pahala puasa yang orang yang kita jamu. Cuba kita bayangkan, jika yang kita jamu berbuka itu kira-kira 50 orang, ramainya, kita juga akan mendapat pahala seperti mana pahala puasa 50 orang tersebut. Tapi perlu juga diingat, jika kita mengadakan majlis menyungkaikan ini, kita mesti juga berupaya-upaya. Contohnya, kita hendak menjemput orang berbuka di rumah kita, kita hendaklah mengetahui atau memantau adakah makanan yang bakal kita jamu nanti cukup untuk orang yang kita ni jemput. Ini kerana
kita mestilah juga berawas jangan sampai makanan yang bakal dijamu nanti tidak mencukupi disebabkan orang yang kita jemput terlalu ramai dan makanan yang dihidangkan itu tidak mencukupi. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian juga sebagai tetamu pula, kita hendaklah memahami jika kita dijemput ke majlis berbuka atau menyungkaikan ini, misalnya jika hanya suami dan isteri sahaja yang dijemput, janganlah kita datang beramai-ramai. Dan jika kita masih juga ingin mengajak anak kita ataupun pembantu rumah contohnya, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu kepada tuan yang mengadakan majlis tersebut, agar mereka mengetahui akan kedatangan tersebut dan lebih bersedia. Dengan melakukan sedekah dan puasa dalam masa yang sama juga akan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Muaz. Maksudnya, puasa itu adalah perisai, sedangkan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, tentu terdapat beberapa kekurangan yang mana boleh merosakkan pahala dan nilai puasa tersebut. Contohnya, kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak seperti kita mengumpat, berbual-bual kosong, menghina dan sebagainya. Kadang-kadang, keadaan ini memang tidak dapat kita elakkan disebabkan hal-hal yang tertentu. Padahal, pada umumnya, puasa yang kita lakukan itu dapat dipelihara dengan sempurna. Maka, dengan sedekah yang kita berikan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, diharapkan dapat menutup kekurangan-kekurangan pahala tersebut. Para penonton muslimin yang berbahagia, janganlah kita sebagai orang mukmin bersifat bakhil dan merasa megah dengan harta kekayaan yang kita miliki sehingga menyombongkan diri. Bukankah lebih baik jika kita membuat amal kebajikan dan merebut peluang yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan melakukan amalan-amalan seperti berzikir ataupun membaca Al-Quran, apatah lagi melakukan amalan sunnah seperti sedekah. Dan jangan pula kita hanya melakukan sedekah di bulan Ramadan ini sahaja. Adalah lebih mulia jika amalan bersedekah ini kita lakukan berterusan sampai bila-bila. Takutlah kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala kerana azab terhadap mereka yang tidak menafkahkan harta benda yang mereka miliki ke jalan yang diredainya akan menerima seksaan yang amat pedih. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setakat ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan akan memberi meningkatkan pengetahuan bagi kita di sana. Akhir kata dari saya, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.